Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi insyaAllah untuk hari ini kita akan tengok saya akan merakam satu tajuk, iaitu bab kedua berkenaan dengan zina, salah satu daripada topik di dalam fiqh jinayat. Okey, jadi untuk isi kandungan daripada rakaman ini ataupun daripada tajuk ini adalah, yang pertama kita akan tengok secara umum berkenaan dengan dosa zina. Yang kedua kita akan tengok kepada definisi dan juga jenis zina. Kemudian kita akan tengok kepada hukum penzina. Kita akan tengok kepada kes rogol, syarat hukuman hudud ke atas penzina, perbuatan mirip zina, liwat, lesbian dan lain-lain, bukti pensabitan kesalahan zina, pelaksana hukuman hudud, pelaksanaan hudud ke atas orang lemah, kaedah pelaksanaan rejam dan kaedah pelaksanaan sebatan. Yang pertama, kalau kita tengok dari segi dosa zina, saya rasa ini semua kita sudah maklum berkenaan dengan larangan zina. Allah Taala sebut, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Allah kata apa? Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. So, siapakah hum di sini? Hum di sini merujuk kepada al-mu'minun. Kalau kita tengok di dalam surah al-mu'minun, yang ayat yang pertama Allah Taala sebut qad aflahal mu'minun. Jadi walladzina hum li furujihim hafizun itu merujuk kepada ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, melainkan kepada isteri mereka, au ma malakat aymanuhum, ataupun kepada hamba mereka, fa innahum khairu malumin, maka mereka itu dibenarkan dan mereka tidak cari kepada yang lain. Jadi ini pada zaman hamba lah. Zaman kita sekarang ni tidak ada hamba. Orang gaji tidak dikira sebagai hamba. Hamba ini statusnya adalah dia seperti harta kan, yang boleh dimiliki dan boleh berpindah randah dan boleh diwarisi. Jadi dibenarkan untuk menyetubuhi dengan isteri dan juga kepada hamba sahaya perempuan yang dimiliki olehnya. Kalau hamba kepada orang lain, kepada tuan yang lain, tidak juga boleh disetubuhi. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Jadi daripada ayat ini, para ulama mengatakan bahawa berzina adalah termasuk daripada perbuatan dosa kerana pelakunya telah melakukan atau telah menyetubuhi selain daripada isterinya dan juga selain daripada hamba yang dimiliki. Kemudian yang kedua, Allah Taala sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia adalah satu perbuatan yang dosa, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jadi dalam ayat ini Allah Taala kata apa? Jangan kita mendekati zina. Jadi bukan semata-mata Allah kata wala tazni, tetapi Allah juga kata wala taqrabuz zina. Jadi larangan mendekati itu sebenarnya adalah lebih teruk daripada melakukan perbuatan tersebut. Kan, jadi untuk mendekati pun tidak dibenarkan, apatah lagi untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Wal'iyazubillah. Seterusnya Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Maksudnya apa? La yahillu dam imri'in muslim, tidak halal darah mana-mana individu muslim yang mengucap la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah itu adalah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, melainkan dengan tiga keadaan ataupun tiga perkara. At-thayyibuz zani, dan orang yang telah berkahwin itu
dia berzina, maka darahnya halal untuk dibunuh, yang mana kita akan bincangkan selepas ini. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain, nyawa dengan nyawa. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan orang yang berpecah daripada jamaah. Jadi itu maksudnya orang yang murtad. Okay, kemudian Nabi SAW sebut lagi, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seseorang penzina itu ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Maksudnya apa? Seorang mukmin itu dalam keadaan dia sedar tentang imannya, maka dia tidak akan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, seterusnya kita lihat kepada definisi ataupun maksud zina. Jadi zina ini adalah satu persetubuhan, satu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan perempuan tanpa akad nikah yang sahih mengikut hukum syarak. Kedua-duanya adalah mukallaf dan tidak termasuk dalam wat'i syubhah. Jadi persetubuhan ataupun zina itu dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan. Jadi apabila berdasarkan definisi ini, bila lelaki bersetubuh dengan lelaki atau perempuan bersetubuh dengan perempuan, maka ia tidak dikira sebagai zina tanpa akad nikah yang sah. Jadi kalau ada akad nikah yang sah, maka ia tidak dikira sebagai zina. Sebab apa diikat dengan akad nikah yang sah? Sebab ada perkahwinan yang diikat tanpa ikatan yang sah, seperti nikah syubhah, akad syubhah. Contohnya, seorang lelaki dengan perempuan telah berkahwin dan mereka bersetubuh. Selepas beberapa ketika diketahui bahawa isterinya itu sebenarnya adalah adik-beradik yang sebapa, sebagai contoh, dan perkahwinan tersebut kita namakan sebagai perkahwinan syubhah, dan persetubuhan itu dinamakan sebagai nikah syubhah. Ataupun kedua-duanya ada mukallaf. Ini mungkin kurang tepat, kerana apabila seorang lelaki ataupun seorang lelaki yang belum baligh bersetubuh dengan perempuan yang sudah berkahwin, ataupun seorang lelaki yang sudah berkahwin atau yang sudah baligh bersetubuh dengan perempuan yang belum baligh, maka orang yang baligh tadi itu akan dikenakan hukuman, yang tidak baligh itu nanti akan dikenakan hukuman ta'zir. Nanti kita akan tengok selepas ini. Dan tidak termasuk dalam nikah syubhah, wat'i syubhah. Wat'i syubhah ni pula adalah dikira sebagai contoh apabila seorang lelaki dia masuk ke dalam bilik yang gelap, bilik rumahnya, dan tidak diketahui bahawa, maksudnya yang biasanya duduk di dalam bilik tersebut adalah isterinya, tetapi pada hari tersebut, pada peristiwa tersebut berlaku, rupa-rupanya ada orang lain, ada perempuan lain, mungkin contoh adik kepada isterinya, duduk di dalam bilik tersebut dan berlaku persetubuhan, dan masing-masing menyangka bahawa itu adalah pasangan masing-masing, maka itu dinamakan sebagai wat'i syubhah atau persetubuhan syubhah. Kita mohon dijauhi daripada perkara ini. Okey, jadi seterusnya kita akan tengok kepada zina muhsan, zina pula, jenis zina. Jadi zina ini terbahagi kepada dua lah, iaitu zina yang melibatkan orang yang sudah berkahwin dan juga zina yang melibatkan orang yang belum berkahwin. Okey, yang pertama kita panggil sebagai muhsan, iaitu orang yang sudah berkahwin, dan yang kedua kita panggil sebagai ghairu muhsan, iaitu orang yang belum berkahwin. Kenapa menggunakan perkataan muhsan? Muhsan ini adalah orang yang kita kata sebagai mempunyai pendinding. Hisnun ini secara umumnya dia merujuk kepada dinding. Jadi apabila dinamakan sebagai muhsan, ia adalah pendinding. Tapi kalau kita lihat dari segi definisi bahasa yang merujuk kepada ihsan itu adalah boleh juga membawa masuk Islam, kerana Islam itu menjadi pendinding antara kita dengan kesesatan, ataupun yang menjadikan pendinding antara kita dengan neraka. Ia juga boleh membawa maksud baligh, dan ia juga boleh membawa maksud akal. Maksudnya akal itu juga membawa maksud, definisi bahasanya membawa maksud al-husnun ataupun al-ihsan, kerana akal itu menjaga kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang salah.
Kemudian ihsan itu juga boleh bermaksud hurriyah, membawa maksud kebebasan. Membawa maksud kebebasan. Dan juga boleh bermaksud aifah. Aifah ini maksudnya malu, kan? Bawa maksud malu. Dan juga boleh membawa maksud perkahwinan. Maksudnya dalam ayat ini yang kita maksudkan dari segi definisi istilahnya pula adalah at-tazwij, iaitu perkahwinan, dan perkahwinan itu adalah daripada perkahwinan yang sah, kan? Nikah yang sah, nikah sahih. Jadi kalau dia telah berkahwin dan perkahwinan itu adalah nikah fasid, kan? Nikah bukan nikah syubhah, tadi saya silap, nikah fasid, maka perkahwinan tersebut tidak pelakunya tidak dikenakan hukuman yang berkaitan lah, tidak dikira sebagai zina. Okay, jadi hukuman penzina, kan? Kalau kita tengok penzina muhsan ini, penzina yang telah berkahwin, maka hukumannya adalah rejam sampai mati. Ini dan penzina yang ghairu muhsan, hukumannya adalah sebatan 100 kali dan juga dibuang negeri sejauh selama setahun pada jarak musafir. Okey, kalau kita tengok dari segi dalilnya pula, hukuman ke atas penzina ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anha hatta radada alaihi 4 marrat falamma shahida ala nafsihi 4 shahadat da'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala abika junun qala la qala fahal ahsanta قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه فقال جابر فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما إذ لقته الحجرة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. Jadi dalam hadis ini menceritakan tentang seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dan lelaki ini mungkin merujuk kepada Ma'iz Al-Ghamidiyah, kisah yang masyhur yang kita tahu. So dia kata apa? Ya Rasulullah, lelaki itu, Ma'iz itu, dia Ma'iz Al-Aslami, kan? Dia kata, dia memanggil Nabi SAW, wahai Rasulullah, inni zanaitu, sesungguhnya aku telah berzina. Dia membawa pengakuan kepada Nabi SAW. Fa'arada anhu, kemudian Nabi beralih lah, kan? Kenapa Nabi SAW tidak mahu mengambil tahu perkara tersebut pada awalnya? Sebab ia adalah dosa yang kita akan tengok nantilah, dosa peribadi. Hatta radada alaihi 4 marrat, sehinggalah dia bagi tahu tu 4 kali, kan? Dia pusing-pusing bagi tahu 4 kali. Falamma syahida ala nafsihi 4 syahadat, selepas lelaki tadi itu membuat 4 kali penyaksian, barulah Nabi SAW dia tanya pula kepada lelaki tadi, abika junun, adakah kamu gila? Jadi ini proses yang kita akan tengok bagaimana nanti pensabitan pengakuan zina itu berlaku. Nabi SAW tanya, abika junun. Nabi SAW ingin memastikan bahawa lelaki tadi itu dalam keadaan yang sihat. Pengakuan yang dibuat itu adalah pengakuan ketika sihat, bukan pengakuan ketika sakit atau pengakuan ketika tidak waras. Qala la, dia kata tidak. Qala hal ahsanta, kan? Kemudian Nabi tanya, adakah engkau telah berkahwin? Qala na'am, maka Nabi SAW jawab iya. Faqala Nabi SAW, Nabi kata, idhabu bihi farjumuh. Nabi kata kepada sahabat yang lain, bawalah lelaki tadi dan rejamlah dia. Kemudian Jabir kata, ni kata Nabi, sahabat Nabi SAW, dia kata, fakuntu fi man rajamahu, aku ini termasuk antara orang yang merejamnya. Farajamnahu bil musalla, kami merejamnya di musalla. Musalla ini bukan seperti musalla yang kita faham di negara kita, tetapi musalla ini kalau pada zaman Nabi SAW, ia merujuk kepada tempat yang dilakukan solat hari raya, tempat yang luas, tempat besar,
dan juga tempat dilakukan solat jenazah. Kemudian falamma kemudian ketika itu bila dia di azallaqathu al-hijaratu, tersilap tu. Falamma azallaqathu al-hijaratu haraba. Bila mana dia mula-mula dapat kena batu yang pertama tu, dia lari. Kan? Ialah sakit kan. Kemudian fa adraknahu bil harrati. Kemudian sahabat kata, kami Jabir dia kata, dan kami kejar dia dan kami kemudian selepas itu kami mengikatnya di satu batu, di satu tempat, bil hurrat, di satu batu besar yang berwarna hitam. Farajamnahu, kemudian kami merejamnya. Okay, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muru fi man zana wa lam yuhsan jalda mi'ata wa taghribi am. Zaid bin Khalid dia kata dia mendengar Nabi SAW menyuruh untuk orang yang berzina dalam keadaan dia belum berkahwin untuk disebat sebanyak 100 kali dan dibuang negara selama setahun kan. Jadi ini adalah hukuman kepada orang yang berzina. Jadi apabila kita sebut tentang dibuang negara atau membuang negeri ini, maka ia adalah sepatutnya syarat yang boleh musafir. So kalau zaman kita musafir itu dikira sebagai musafir itu pada jarak 90 km atau 92 km. Ada beberapa pandangan lah kalau kita letak 90 km sebagai contoh, maka dia dibuang negeri sejauh 90 km selama setahun. Jadi kenapa dia dibuang negeri? Untuk mewujudkan rasa sebagai satu kita panggil hukuman, perasaan kepadanya kan. Kemudian kalau pemerintah dia merasakan bahawa perlu untuk dihantar lebih jauh daripada 90 km, maka ia adalah hak pemerintah untuk melakukan untuk menghantarnya atau membuangnya lebih jauh daripada 90 km. Jadi perkara ini adalah berdasarkan kepada perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok bawah tu, wa akhbarani Urwata bin Zubair anna Umar bin Khattab gharat thumma lam tazal tilka al-sanah. Kan. Kemudian hadis yang bawah tu juga Sayyidina Umar dia membuang negara ke Syam, dan Syam itu daripada tanah haram itu jauh, lebih jauh daripada 90 km. Wa gharraba Uthman radhiyallahu anhu ila Masr. Sayyidina Uthman dia menghantar sehingga sampai ke Mesir. Jadi daripada Mekah sampai ke Mesir itu, daripada Madinah sampai ke Mesir itu adalah sangat jauh. Wa gharraba Ali radhiyallahu an ila al-Basrah. Sayyidina Ali pun menghantar lebih jauh kan, iaitu menghantar ke Basrah. Dan bagi orang perempuan pula, pesalah atau penzina perempuan, maka dia buang negara mestilah diikuti dengan mahram. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa musafir tanpa mahram itu adalah tidak dibenarkan. Jadi berdasarkan pandangan tersebut, maka untuk membuang negara atau membuang negeri penzina wanita, maka hendaklah disertai dengan mahram ataupun dengan suaminya. Dan kalau dia perlu membayar sewa kepada mahramnya, maka dia wajib untuk membayarnya dengan duitnya sendiri, dengan duit penzina perempuan tadi sendiri. Dan kalau dia berzina, kalau dia dibuang negara tak cukup setahun kan, dalam tempoh setahun itu tiba-tiba dia patah balik, dia dah baru pergi 6 bulan dia patah balik. Jadi dekat sini ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i, sama ada dia akan disambungkan semua, dibuang tempat yang sama dan dia sambung balik 6 bulan, dan ada sebahagian pandangan yang kedua mengatakan bahawa dia perlu bermula yasta'nifu min jadi, bermula dalam tempoh setahun semula. Dan bagi orang yang bukan Islam kan, sama ada dia zimmi ataupun orang murtad, maka dia juga akan dijatuhi hukuman yang sama dengan syarat muhsan dan juga ghairu muhsan yang sama. Kan, kenapa orang ahli zimmi tetap dikira sebagai dengan jatuhkan hukuman yang sama? Kerana semua agama samawi itu melarang perbuatan zina. Adapun orang murtad, walaupun dia bukan Islam pada literalnya, pada
kita nampak secara luarannya, tetapi dia tetap juga dikenakan hukuman sama seperti dia dalam keadaan Islam. Tetapi bagi kanak-kanak dan juga orang dewasa, maka tidak kenalah. Okey, bagi kes rogol, perempuan yang dirogol ataupun diperkosa, maka tiada keraguan dia diperlakukan sedemikian. Maka kita perlu pastikan bahawa ia adalah merupakan kes rogol yang dipaksa. Dan kita kena pastikan bahawa wujudnya elemen al-ikrah, wujudnya elemen paksaan. Dan kena pastikan bahawa dia betul-betul dirogol. Bukan sekadar dakwaan tanpa ada bukti. Dia perlu dipastikan oleh, kalau zaman sekarang ni mungkin melalui pembuktian atau pengakuan medical check up daripada doktor perubatan. Kemudian perempuan tersebut tidak akan dijatuhi hukuman hudud dan dia tidak berdosa kerana dia adalah mangsa. Dan hudud hanya dikenakan kepada perogol dengan sabit buktinya dan keterangan yang dikehendaki syarak. Jadi untuk mensabitkan kesalahan rogol juga perlu dibawa dengan bukti, bukan semata-mata dakwaan tanpa bukti. Okey, jadi kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, ini berkenaan dengan kes rogol. An Alqamah bin Wa'il al-Kindi an abihi anna imra'atan kharajat ila ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turidu as-salata fatalaqaha rajulun fatajallalaha faqada hajatahu minha fasahat fantalaqa wa marra 'alayha rajulun faqalat inna dhaka ar-rajula fa'ala bi kadha wa kadha wa marrat bi 'asabatin من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوا بها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تاب أهل المدينة لقبل منهم. Daripada Alqamah bin Wa'il al-Kindi, daripada bapanya, bahawa seorang wanita telah keluar pada zaman Nabi SAW. Maksudnya apa? Pada ketika Nabi SAW masih hidup, turidus salata, dan mana wanita tadi itu dia nak pergi salat. Fatalaqaha rajulun, kemudian dia bertemu dengan seorang lelaki dalam pertengahan jalan. Fatajallalaha faqada hajatahu, dan lelaki itu dia telah melakukan kekasaran lah, kan, kepada perempuan tadi itu, sama ada dengan menindir ataupun, dan akhirnya merogolnya lah, dan merogol wanita tadi. Faqada hajatahu, dan lelaki tadi itu telah menunaikan hajat dia dan melampiaskan nafsunya ke atas wanita tadi. Fasahat, dan kemudian perempuan itu dia menempik, dan fantalaqa wa marra 'alaiha rajul. Fantalaqa ay intalaqa ar-rajulu, lelaki yang merogolnya tadi itu telah lari. Wa marra 'alaiha rajulun, lelaki itu telah lari. Kemudian lelaki lain pula datang, seorang lelaki datang melewati wanita tadi itu. Faqalat inna dhaka ar-rajula fa'ala bi kaza wa kaza, lelaki ini telah membuat ataupun telah merogol aku. Kemudian wa marrat bi'asabatin minal ansar, dan wanita tadi itu telah melewati sekumpulan orang lelaki muhajirin. Bi'asabatin minal muhajirin, telah melewati seorang lelaki daripada muhajirin. Faqalat inna dhaka ar-rajula fa'ala bi wa kadza wa kadza, kemudian dia mengadu kepada sekumpulan lelaki muhajirin tadi itu dan bagi tahu bahawa lelaki yang melewati dia tadi itulah yang telah merogolnya dan telah membuat kepada aku sekian. Fantalaqu fa akhadhu ar-rajula alladhi zannat annahu waqa'a 'alayha wa ataw biha. Kemudian sekumpulan lelaki ansar, lelaki muhajirin tadi itu telah mengejar lelaki tadi
dan mereka menangkap lelaki itu yang disangkakan telah merogol wanita tadi. Faqalat na'am. Kemudian wanita tadi itu kata, ya, orang ini. Fa'atau bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membawa lelaki tadi itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma amara bihi liyarjuma qama sahibuha. Dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak merejam lelaki tadi, qama sahibuha. Orang yang betul-betul ataupun pelaku ataupun perogol tadi itu dia bangun dan dia mengaku, dia kata ana sahibuha. Akulah yang telah merogolnya. Kan? Faqala laha idhabi faqad ghafarallahu laki. Kemudian Nabi kata, idhabi, pulanglah kepada wanita itu, pulanglah kamu, sesungguhnya Allah Taala telah mengampuni engkau. Faqala lirrajuli. Kemudian Nabi SAW pula berkata kepada lelaki yang pertama yang dituduh, kan, yang tidak bersalah tadi itu, qaulan hasanan, dia mengatakan perkataan yang baik dan disuruh pulang juga. Kemudian Nabi kata kepada lelaki yang mengaku merogol, irjimu, rejamlah dia. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, laqad taba taubatan law tabaha ahlul madinati laqubila minhum. Nabi kata, kalaulah lelaki itu telah bertaubat, dan kalaulah dia bertaubat, dan kalaulah bertaubatnya ahli Madinah, laqubila minhum, maka maka ia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kes rogol ini, kalau kita tengok daripada hadis ini, Nabi SAW tidak mensyaratkan 4 orang saksi. Dia berbeza dengan kes zina, kerana rogol ini adalah satu perbuatan jenayah. Okay, hukumannya apa? Yang pertama adalah hukuman hudud, kan? Yang kedua, dia perlu membayar mahar kepada wanita yang telah dirogolnya tadi. Kemudian yang ketiga, sekiranya ada luka pada badan wanita tadi atau ada kecederaan, maka dia perlu membayar pampasan kepada mangsa rogol tadi. Yang keempat, sekiranya mati disebabkan oleh perbuatan rogol tadi, maka dia perlu membayar pampasan kematian, kita panggil sebagai diat, yang kita akan bincangkan nanti. Okey, kemudian syarah hukuman hudud ke atas penzina. Yang pertama adalah baligh, dan juga berakal. Jadi dua syarat ini kita panggil sebagai taklif, kan? Nabi SAW sebut rufi'al qalam an salas, kan? Pena terangkat daripada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang gila sehinggalah dia sedar, kanak-kanak sehingga dia baligh, dan orang yang tidur sehingga dia tersedar. Jadi 3 perkara ini adalah melibatkan taklif, kita panggil. Jadi perbuatan yang dilakukan sebelum daripada dalam keadaan tidak sedar, dalam keadaan tidak baligh, atau dalam keadaan tidak sedar, maka ia dimaafkan. Tetapi bagi kanak-kanak yang berzina, sama ada kanak-kanak lelaki ataupun kanak-kanak perempuan, mereka boleh dijatuhi hukuman ta'zir, cumanya tidak sampailah ke level hudud, ataupun ke level rejam ataupun ke level sebat sehingga 100 kali. Yang ketiga adalah bebas merdeka, kan? Kerana apa? Orang yang hamba yang berzina sesama hamba sebagai contoh, maka tahap ataupun syaratnya tidak cukup syarat, kan? Sebab hamba ini adalah satu status yang rendah lah, kan? Kemudian yang keempat, penzina sudah berkahwin secara sah dan sudah menyetubuhi pasangannya, walaupun sudah bercerai masih dikira sebagai muhsan. Jadi penzina yang kita sebut tadi itu telah berkahwin secara sah, kalau ataupun nikah sahih. Kalaulah nikah itu adalah nikah fasid, maka ia tidak dikira sebagai ihsan, walaupun telah berlaku persetubuhan, kerana persetubuhan tersebut adalah persetubuhan yang yang ghairu muhtaram, atau persetubuhan yang syubhah. Jadi walaupun sudah bercerai, tetap dikira sebagai muhsan kerana dia telah merasai nikmat persetubuhan. Jadi sepatutnya dia lebih tahu bagaimana cara untuk mengawal dosa tersebut. Yang kelima, tiada paksaan. Yang ini kita namakan sebagai al-ikrah. Jadi sekiranya wujud paksaan ataupun ada elemen-elemen paksaan, maka tidak dikira sebagai tidak dijatuhkan hukuman hudud. Bebas dari unsur syubhah juga kita telah bincangkan tadi. Yang ketujuh adalah sabit perbuatan zina, sama ada melalui pengakuan ataupun bukti. Jadi
zina itu dipastikan sama ada dengan pengakuan ataupun bukti. Kemudian ada juga tambahan lagi, sebagian ulama meletakkan bahawa hendaklah dia tahu tentang larangan tentang larangan zina ini, kan? An yakuna aliman bitahrim. Kalaulah dia tidak tahu, maka hukuman tidak dijatuhkan. Buktinya apa? Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW yang ditanyakan kepada Ma'iz tadi, Nabi SAW kata, abika junun, ataupun dalam riwayat yang lain Nabi SAW ada sebut, hal tadri mazina, adakah kamu tahu apa itu zina? Jadi kalaulah al-ilmu bitahrimi itu bukanlah satu syarat, maka Nabi SAW tidak akan bertanya. Tetapi dia berbeza dengan orang yang telah tahu bahawa zina itu adalah haram, tetapi dia tidak tahu bahawa orang yang melakukan zina itu akan dijatuhi hukuman hudud, maka itu tidak dikira. Maksudnya apa? Kalau dia tahu bahawa zina itu haram, tetapi dia tidak tahu bahawa zina itu akan, orang yang berzina itu akan dijatuhi hukuman hudud, maka dia tetap akan juga dijatuhi hukuman hudud. Kerana dia telah tahu bahawa ia adalah perbuatan yang haram dan perlu dielakkan. Maka tidak mengetahui hukuman hudud itu adalah satu alasan yang tidak diterima. Tetapi tidak mengetahui pengharaman zina, maka ia dikira sebagai alasan ataupun dia kira untuk tidak dijatuhi hukuman hudud. Okey, perbuatan-perbuatan lain yang mirip zina seperti liwat, lesbian ataupun menyetubuhi binatang dan sebagainya adalah satu dosa jugalah. Yang itu kita tahu. Jadi Nabi SAW sebut, jadi hukuman liwat bagi orang yang hukuman liwat dan orang yang menyetubuhi binatang adalah sama seperti hukuman zina. Adalah tidak, liwat adalah sama, tetapi menyetubuhi binatang tidak sama. Kan? Ni saya tersilap ni. Jadi hukuman liwat adalah sama seperti hukuman zina, tetapi hukuman menyetubuhi binatang tidak dikira sebagai hukuman zina. Jadi Nabi SAW sebut, dan Ibn Abbas kata, laisa 'alal ladzi ya'ti al-bahimata haddun. Jadi orang yang menyetubuhi binatang, maka dia tidak dijatuhi hukuman hudud. Dan hukum menyetubuhi orang mati pula dia akan dikirakan hukuman ta'zir. Walaupun dia menyetubuhi dari depan dan juga dari belakang, daripada kubul dan juga dubur, daripada farash. Jadi menyetubuhi orang mati tidak dijatuhi di hukuman hudud, kerana hudud itu jatuh kepada zina dan pada anggota kemaluan yang yushtaha bihi, yang yang menaik nafsu. Jadi orang mati secara umumnya untuk manusia yang normal dia tidak menaikkan nafsu, maka hukuman yang dikenakan adalah hukuman ta'zir. Adapun persetubuhan selain daripada farash, dan adapun persetubuhan selain daripada farash, seperti bercumbu, seks oral, menggosok kemaluan dengan badan wanita bukan isteri atau lelaki lain, maka dia dijatuhi hukuman ta'zir. Ta'zir tidak boleh melebihi dari minimum hudud. Yang ini kita tengok nanti larangan daripada Nabi SAW yang tidak membenarkan hukuman ta'zir itu lebih daripada hukuman hudud. Jadi kalau hudud itu dijatuhkan 100 kali sebatan, maka yang dikenakan adalah 50 ataupun lebih kurang daripada perkara tersebut, atau mungkin selain daripada sebatan yang dirasakan sesuai oleh pemerintah. Okey, perbuatan liwat. Jadi liwat ini adalah apa? Persetubuhan di dubur, sama ada di dubur lelaki ataupun perempuan. Hukumnya sama dengan zina, kan? Dikenakan hudud. Pandangan selain daripada mazhab Syafi'i, pelaku liwat akan dibakar. Jadi Nabi SAW sebut, idza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyan. Nabi kata apabila seorang lelaki mendatangi lelaki yang lain, maka kedua-dua mereka dikira sebagai penzina. Jadi Nabi SAW sebut lagi, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut farjimuhu al-a'la wal asfal. Mana-mana orang yang kamu nampak mereka melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka rejamlah mereka, orang yang berada di atas dan juga orang yang berada di bawah. Maka kedua-duanya akan dijatuhi hukuman hudud.
innahu ijtama'a ra'yu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala tahriqil fa'ili wal maf'ul bih. Jadi pandangan para sahabat Nabi SAW supaya dijabakar orang yang melakukan zina, sama ada yang buat ataupun yang dibuat. Tetapi bagi lelaki tetapi bagi suami yang meliwat isteri, dia tidak dijatuhi hukuman hudud, sebaliknya dijatuhi hukuman ta'zir. Okey, bagi pandangan yang mengatakan bahawa pelaku liwat itu perlu dibakar, maka ini berdasarkan kepada hadis yang kita boleh lihat tadi. Tetapi ada pandangan yang lain, maka pandangan yang lain mazhab Syafi'i yang bukan dibakar tetapi dibunuh. Cumanya bunuh tersebut itu dia berbeza kan pandangan. Dan antaranya dengan dipancung terus sama seperti orang yang murtad. Ataupun direjam sama seperti orang zina. Ataupun dia dicampak daripada tempat yang tinggi ataupun dibaling dengan batu yang besar. Campak daripada tempat yang tinggi itu adalah satu kiasan kepada bagaimana Allah SWT menjatuhi hukuman kepada kaum Nabi Lut itu sendiri. Jadi ada satu komentar yang saya petik daripada buku Kifayatul Akhyar yang ditulis pada tahun 800 Hijriah lebih kurang. Jadi beliau mengatakan bahawa terdapat kumpulan mulhidah yang tidak percaya kepada Tuhan pada zaman mereka, pada zaman penulis tersebut, yang menghalalkan ataupun yang menghalalkan perbuatan zina. Jadi perkara tersebut telah berlaku pada beratus tahun yang lepas. Dan mereka ini adalah kumpulan yang menggunakan akal semata-mata. Jadi kita perlu berhati-hati dengan kumpulan seperti ini, sama ada pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang juga berlarutan. Kan? Yang mana kita tahu perbuatan zina ini adalah perbuatan larangan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan mirip zina, kayak ini kita sebut tadi itu meliwat isteri, suami yang meliwat isteri tidak dikenakan hudud, sebaliknya dijatuhi hukuman ta'zir. Jadi hadisnya adalah antaranya adalah la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Allah SWT tidak akan melihat, maksudnya apa? Allah SWT tidak akan memberikan rahmat kepada orang lelaki yang menutupi isteri di bahagian belakang. Begitu juga dengan Nabi SAW berkata, man ata ha'idan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi isteri ketika haid ataupun mendatangi isteri di kemaluan belakang, au kahinan faqad, ataupun mendatangi bomoh, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah melakukan kufur ke atas perkara apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Dilaknat orang yang mendatangi isteri di bahagian belakang. Okay, seterusnya adalah lesbian, iaitu melakukan perbuatan bagi memuaskan nafsu syahwat antara perempuan dengan perempuan sehingga mendatangkan berahi dengan sebab perbuatan tersebut. Perbuatan ini juga adalah haram. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil sebagai as-sihaq. Jadi dalam hadis yang lain ni mungkin saya tersilap, Nabi SAW sebut idza atat imra'atun iza atat al-mar'atu al-mar'ata fahuma zaniyan. Samalah. Perbezanya adalah apabila seorang perempuan mendatangi perempuan yang lain, maka dia telah melakukan zina. Nanti boleh betulkan. Okey, perbuatan mirip zina iaitu seperti menyetubuhi orang gila juga dikira sebagai zina. Dan orang gila tidak dikenakan apa-apa hukuman. Berdasarkan hadis Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalasah, an as-sabiy hatta yahtalima, wan na'imu hatta yastayqiza, wal majnunu hatta yafiqa. Nabi SAW, wan na'imi hatta yastayqiza, wal majnuni hatta yafiqa. Nabi SAW kata apa? Terangkat pena bagi 3 orang ataupun 3 jenis manusia, iaitu orang yang kanak-kanak sehinggalah dia baligh, bermimpi,
Orang yang tidur sehinggalah dia sedar dan juga orang yang gila sehinggalah dia waras. Jadi kanak-kanak yang sudah mumayyiz tetapi belum baligh dan melakukan zina, maka dia boleh dikenakan hukuman ta'zir. Tidak akan terlepas. Bagi yang belum mumayyiz itu terlepas. Sebab mumayyiz ini dia tidak boleh nak bezakan apa perbuatan yang dilakukan itu betul ataupun salah. Tapi bagi orang yang sudah mumayyiz, kanak-kanak yang sudah mumayyiz, dia boleh bezakan antara baik dan buruk. Cumanya masih belum cukup syarat taklif. Jadi bagaimana cara pensabitan kesalahan zina? Yang pertama adalah melalui penyaksian, melalui pengakuan ataupun melalui qarinah. Okay, syaratnya bagi penyaksian oleh 4 orang saksi. Allah Taala sebut, wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Wallati ya'tina al-fahisha, dan orang-orang perempuan ataupun dan orang-orang lelaki yang mendatangi fahisyah, yang mendatangi perbuatan fahisyah. Fahisyah itu merujuk kepada zina. Bagaimana kita tahu bahawa fahisyah itu merujuk kepada zina? Dalam ayat yang kita bincang tadi, Allah Taala sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jadi fahisyah di dalam ayat ini adalah berbalik kepada fahisyah di dalam ayat yang sebelumnya. Jadi fahisyah di sini orang yang berzina dengan perempuan, fastashhidu 'alaihin arba'atan minkum, maka hendaklah dia melakukan penyaksian sebanyak 4 orang saksi lelaki. Allah Taala sebut lagi, walau la ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa iz lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Jadi syarat saksinya apa? Lelaki mestilah baligh, berakal, adil dan juga Islam. Dan mereka mestilah melakukan penyaksian itu pada perkara yang sama, pada zina yang sama. Kan? Kalau ini nampak pada perbuatan A ketika hari pertama, ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat, masih belum dikira sebagai syarat penyaksian itu masih belum cukup. Okey, syarat pengakuan pula dikemukakan di depan hakim ataupun kepada mahkamah seorang yang waras dan juga sioman, dan bukanlah yang on off. Seorang yang telah dewasa ataupun telah baligh. Pengakuan boleh dibuat secara lisan, kecuali bagi pesalah yang bisu, maka dia boleh buat pengakuan dengan tulisan ataupun dengan isyarat. Kalau kita tengok sekarang ini kita ada bahasa isyarat, maka ia juga dikira sebagai satu pengakuan. Pengakuan yang terang dan jelas tanpa keraguan, benar-benar melakukan, oh ni silap, ni untuk penyaksian tadi. So yang 3 yang bawah itu adalah poin kepada penyaksian. Benar-benar melihat penzinaan itu, keterangan saksi yang benar-benar jelas dan juga semua menyaksikan pada satu masa dan tempat. Jadi ini adalah syarat bagi penyaksian. Syahadah kita panggil. Okay, jadi pengakuan ini perlu dibuat berapa kali? 4 kali berdasarkan kepada hadis Nabi SAW tadi itu. Ma'iz melakukan penyaksian sebanyak 4 kali. Mazhab Maliki dan Syafi'i meletakkan hanya sekali sahaja. Sebab sekali sahaja sudah dinamakan sebagai pengakuan. Adapun 4 kali itu sebab Nabi SAW ingin melakukan kepastian. Jika mengaku atau tidak. Kan? Ada 2 orang antara lelaki dan perempuan melakukan zina. Yang lelaki mengaku dan yang perempuan tidak mengaku. Jadi hanya yang mengaku sahaja yang akan dikenakan hukuman hudud. Sama ada rejam ataupun sebatan. Jadi bagi mazhab Hanafi pula, pengakuan tidak diterima sekiranya pasangan menafikan. Jadi kalau ada salah seorang daripada penzina, 2 orang penzina itu, dia tidak mengaku, maka pasangan tersebut juga dimaafkan. Maksudnya tidak dijatuhi hukuman. Penarikan pengakuan oleh orang yang mengaku zina, maka gugurlah hukuman tersebut. Jadi kalau dia menarik balik pengakuan, maka ia tidak akan dikira. Okay, yang ketiga adalah, yang seterusnya adalah qarinah. Qarinah ni apa? Contohnya adanya bukti. Perempuan yang hamil dan tidak mempunyai suami sebagai contoh. Perempuan yang hamil berkahwin dengan kanak-kanak yang belum baligh. Ni berdasarkan pandangan bahawa orang yang baligh, orang yang belum baligh itu tidak boleh keluar air mani. Jadi ini kita perlu
pengesahan daripada doktor perubatan tentang perkara ini. Perempuan yang hamil yang suaminya terpotong kemaluan. Jadi ini kes suami yang mempunyai masalah kelamin, sama ada kemaluannya terpotong ataupun ada masalah kelamin yang tidak boleh menjadikan isterinya mengandung, menyebabkan isterinya mengandung, dan tiba-tiba isterinya mengandung, maka itu adalah salah satu daripada bentuk qarinah. Dan juga mungkin pada zaman sekarang ini melalui DNA sebagai contoh. Jadi DNA ini boleh digunakan untuk membuktikan sesuatu kesalahan, tetapi tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab yang telah sabit. Dan contohnya suami isteri yang telah berkahwin untuk tempoh 10 tahun. Dan ada anak, tiba-tiba suami ini nak buat cek DNA kepada anaknya yang pertama. Sedangkan ia telah sabit nasab secara sah melalui perkahwinan yang sah. Jadi perbuatan tersebut adalah tidak dibenarkan, even kalau total terbukti bahawa DNA itu adalah daripada orang lain, tetap nasabnya disandarkan kepada suaminya, kerana Nabi SAW sebut al-waladu lil firash. Al-waladu lil firash. Pelaksana hukuman hudud hanya boleh dilaksanakan oleh pemerintah ataupun oleh hakim yang melaksanakan hukuman hudud, ataupun hakim pemerintah tadi itu memberikan kuasa mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan hukuman tersebut. Ia perlu dilaksanakan secara terang-terangan sebagaimana dalam hadis Ma'iz tadi. Kehadiran ketua negara tidak menjadi syarat ataupun pemimpin tidak menjadi syarat, kerana Nabi SAW lazimnya tidak hadir semasa pelaksanaan hukuman dilakukan. Perlu mendapat keizinan daripada pemerintah dan disunatkan untuk hakim meneliti dan dengar lebih lanjut sebelum hukuman dijatuhkan. Sebab itu dalam hadis Ma'iz tadi itu Nabi SAW mengulangi banyak kali, la'allaka qabbalta aw ghamazta aw nazarta, qala la ya Rasulullah, qala ahsanta. Adakah kamu mungkin kamu hanya sekadar cium sahaja, ataupun kamu sekadar masuk sikit sahaja, ataupun kamu sekadar melihat sahaja. Jadi zina ini dia mestilah masuk kemaluan, habis batang zakar itu masuk ke dalam faraj perempuan. Tapi kalau masuk separuh, dia tidak dikira lagi sebagai zina. Dan jika penzina adalah hamba, maka tuan hamba itu boleh melaksanakan hukuman tersebut. Nabi SAW sebut apa? Aqimul hududa ala arqaqikum man ahsana minhum wa man lam yahsun. Jatuhilah hukuman hudud ke atas hamba-hamba kamu, sama ada mereka itu muhsan ataupun tidak muhsan, sama ada sudah berkahwin ataupun belum berkahwin. Hukuman kepada perempuan yang hamil ataupun nifas ditangguh sehingga dia melahirkan anak, ataupun sehingga darah hilang, ataupun sehinggalah habis kering darah nifas tadi. Ini kisah perempuan daripada kabilah ataupun suku Jahinah yang bernama Ghamidiyah, yang diminta balik selepas sehingga bersalin. Dan juga perempuan yang menyusu, maka sehinggalah anak itu berhenti daripada menyusu, iaitu sekitar 2 tahun. Hukuman rejam tidak ditangguh sama ada dalam keadaan lemah atau sakit, kerana nyawa tetap akan tercabut. Bagi orang yang sakit pula, sama ada lelaki ataupun perempuan yang rejam, tidak ada masalah. Dia tidak hamil, dia tidak menyusu, tetapi dia sakit. Lelaki itu dia sakit ataupun penzina itu dia sakit, dia lemah, maka hukuman tetap akan dijalankan. Rejam tetap akan dijalankan. Tetapi bagi hukuman sebat, dia ditangguhkan sehingga sihat. Dia berbeza kan? Kalau rejam ini sebab dia memang akan mati, jadi tidak ada beza antara dia mati ketika dia sakit atau mati ketika dia sihat. Bagi hukuman sebat berbeza, kerana kalau sakit ia boleh membawa kepada kematian akibat daripada sebatan tersebut. Kaedah pelaksanaan rejam. Bagi lelaki, rejam dalam keadaan berdiri tanpa diikat dan ditanam. Bagi perempuan, rejam dengan ditanam sebahagian badan jika kesalahan disabitkan dengan saksi. Jika disabitkan dengan pengakuan, maka dia tidak ditanam tetapi hendaklah diikat. Saiz batu pula adalah sederhana sahaja, bukan yang besar sangat. Jadi siapa yang nak mulakan hukuman? Bagi mazhab Hanafi, jika disabitkan dengan penyaksian, maka saksi boleh mulakan dahulu hukuman rejam tadi itu.
Bagi mazhab yang lain pula, tidak mensyaratkan saksi ketika rejam. Lelaki tidak diambil kira atau sihat. Bagi perempuan hamil ditangguh sehingga melahirkan anak ni, kita dah bincang tadi. Pelaksanaan sebatan pula, sebatan menggunakan cemeti, tidak basah dan tidak bercabang atau pecah. Tidak boleh pada waktu terlalu sejuk atau terlalu panas. Pesalah yang sedang hamil ataupun sakit ataupun nifas tidak boleh dan perlu ditangguhkan. Pesalah lelaki tidak ditanggalkan pakaian kecuali pakaian tersebut terlalu tebal. Pesalah lelaki dalam keadaan berdiri dan penzina perempuan dalam keadaan duduk. Tidak berterusan pada satu tempat sahaja kecuali muka, kemaluan dan kepala. Pemerintah akan memulakan hukuman rejam dan diikuti oleh rakyat biasa. Pesakit, jika pesalah memohon untuk solat sunat 2 rakaat, dibenarkan. Kalau tiba-tiba masuk waktu solat dulu, maka lelaki atau pesalah tadi itu boleh mohon untuk bersolat dahulu. Hukuman dilaksanakan secara terang-terangan. Nabi Allah Taala sebut wal yashhad 'azabahum ta'ifatun minal mu'minin. Maka hukuman itu ataupun azab itu, hukuman itu dijatuhkan ta'ifatun minal mu'minin, hendaklah disaksikan oleh sebahagian sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi itu sahaja daripada saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.